Assalamualaikum. Salam sejahtera. Harap semua hari ini dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang ceria, dalam keadaan yang bahagia hendaknya. Semoga fikiran kita hari ini dalam keadaan yang cerdas, berfikiran positif. Kita nak semua dalam keadaan yang aura-aura positif lah. Aura-aura negatif tu kita buang. Kepada umat Islam, alhamdulillah kita hari ini dah berpuasa hari yang keempat lah. Tahniah. Kalau kita dah berjaya dah hari yang keempat, InsyaAllah kita dapat berpuasa penuh lah. Nanti sama-sama kita raikan. Di ujung kita raikan. Bila raikan kejayaan kita lah berpuasa penuh. Alhamdulillah. Akhir-akhir ini kita tengok, kalau kita baca kat mana-mana pun ramai orang mengeluh tentang harga barang, tentang kos sara hidup. Bulan-bulan puasa ni banyak isu. Contohnya bila harga barang di bazar Ramadan semua naik, kita pun kena faham situasi lah. Saya pun tak nak komen daripada pihak pengguna dan pihak penjual. Pihak penjual ada alasan dia sendiri. Biasalah dia orang cakap kos barang-barang mentah naik. Pembeli pula cakap tak sepatutnya naik. Itu nanti kita akan bincangkan lah. Tapi hari ini saya lebih kepada nak bincangkan 5 tip untuk kita mengawal kewangan kita lah. Sama-sama kita kongsi lah. Daripada kita asyik memikirkan kos barang yang meningkat, lebih baik kita belajar sesuatu. Macam mana cara kita nak mengawal perbelanjaan kita, macam mana kita nak berbelanja secara berhemah. Ini penting. Sekurang-kurangnya kita dapat bersedia, kita dapat belajar, kita dapat merancang. Tip yang paling penting sebelum kita berbelanja ni, tak kira lah kita nak pergi bazar Ramadan ke, kita nak beli barang dapur ke, tapi kita fokus untuk waktu kita nak beli barang harian lah. First kali mesti kita sediakan bajet lah. Bajet tu kita dah tetapkan. Katalah hari ni kita dah tengok kita punya barang keperluan pun dah berkurangan, banyak barang yang habis, banyak barang yang dah nak expired. Kita tengok, kita buka peti ais, barang basah pun dah, peti ais kita pun dah kosong. Maknanya barang basah kita pun dah tak ada. Kita nak masak pun nanti tak ada. Makanan ni keperluan asal, jadi kita kena sediakan. Bajet tu kita kena sediakan lah. Kita dah tetap lah. Contoh lah, kita sediakan bajet, okey, kita sediakan 300. Kita bawa 300 tu, kita dah letak dalam kita punya sampul surat ke, kita dah tetapkan 300 ni untuk kita membeli. Maknanya kita hanya guna yang 300 ini sahaja. Itu yang penting, supaya tak adalah nanti tiba-tiba kita plan nak dalam bajet kita dalam 300, tiba-tiba pergi habis 500-600. Itu lari daripada bajet kita. Jadi kita kena tetapkan. Yang kedua, yang ramai orang terlepas pandang ataupun ramai orang terlupa, sebenarnya ini penting. Kita rancang pembelian kita. Maksudnya kita dah ada list. Contoh tadi bajet dari 300 kan. Daripada 300 tu kita dah list kan. Kita nak beli beras, anggaran harga berapa. Kita nak beli barang basah, ikan, sayur, buah-buahan. Kita dah list dah berapa. Barang-barang kering kita nak beli kan. Teh, gula, kopi, susu, lepas tu garam, gula, kicap. Maksudnya kita dah sedia kan. Kalau untuk beli sayur, kita dah list kan berapa. Katalah contoh sayur
RM30. Okey. Barang-barang masak macam ikan, udang, daging, kita dah sediakan. Katalah konon dalam senarai kita tu 100. Okey, maknanya kita dah tetapkan sekian-sekian barang basah berapa, barang kering berapa. Kita dah siapkan. Dan nanti masa kita membeli barangan tu, kita dah tengok list kita. Okey, yang ini kita dah dapat, yang ini kita dah dapat. Okey. Dan bajet tu kita mesti beli mengikut bajet yang kita telah tetapkan lah. Jangan pula sampai sana nanti kita tak ikut. Kita kena ikut, kita kena disiplinkan diri kita untuk ikut bajet yang kita telah tetapkan tadi. Itu sebenarnya penting. Kita ke apa-apa benda pun kita kena rancang. Merancang ni lebih baik supaya kita belajar berdisiplin, supaya kita ikut dan dia tak lari daripada bajet kita. Tetap kita lagi pun kalau kita dah list kan, memudahkan kita sampai sana. Kita dah tahu sekian-sekian kita nak cari barang apa, kita pergi kat bahagian ini, bahagian basah kita dah tahu apa jenis barangan yang kita perlu beli. Bahagian kering kita dah tahu. Sayur kita dah tahu. Kita pun dapat menjimatkan masa, menjimatkan tenaga kita, dan kita dapat disiplinkan diri kita untuk kawal kewangan. Itu pun penting. Yang ketiga, ini pun penting juga. Ramai kadang-kadang orang terlepas pandang. Sebenarnya ini penting. Semasa kita memilih barang-barang, kita kena tengok label tarikh luput. Ini ramai orang yang terlepas pandang. Kadang-kadang orang beli barang-barang macam barang-barang dalam tin, main nak ambil, letak dalam troli, okey bayar. Nanti balik kita pun tak tahu, rupanya lagi seminggu 2 je dah nak expire. Ini penting. Sebab barang-barang yang kita nak beli ni senang kita nak rancang. Kalau kita pun kadang-kadang kita beli belum tentu dalam kita akan masak terus. Macam barang-barang kering ni belum tentu. Sekurang-kurangnya kalau kita dah baca tarikh luput tu, senang kita nak rancang. Okey, yang ini ada lagi dalam masa 6 bulan, dalam masa setahun. Kita senang. Maksud kita pun tak adalah terburu-buru, ataupun kita juga nak mengelakkan kerugian lah. Kalau kita beli barang dah expired, kita rugilah kan. Takkan kita nak makan barangan yang expired, mesti kita dah buang. Walaupun kita pun kalau kita ada reset, kita mungkin boleh pergi ke pasar raya untuk membuat gantian. Tapi kan itu kan merugikan kita dari segi masa, dari segi kos kita untuk pergi ke sana balik. Jadi merugikan. Lebih baik kita check expired. Selain daripada check expired tu, kita boleh tengok lah labeling, kita boleh tengok kandungan. Kalau macam kita umat Islam, pastilah kita akan check dulu dari segi halalnya tu. Itu pun penting juga. Itu antara yang kadang-kadang kita terlepas pandang, isu tamat tarikh luput. Kadang-kadang kita nak cepat dalam keadaan orang yang ramai. Kadang-kadang kita pun main ambil. Tapi suka saya ingatkan, tarikh luput ni mesti kita semak. Dia penting. Tip yang keempat, ini pun penting jugalah. Kita mesti bandingkan harga. Kadang-kadang pasar raya ni dia ada buat promosi sekian. Sebab tu kalau daripada awal tadi, antara tip yang saya dah bagi, kita rancang pembelian. Tip yang keempat ni, kita bandingkan harga. Kadang-kadang ada satu pasar raya harganya begini, ada satu pasar raya harganya begini. Jadi kalau kita ada masa, tak salah kita bandingkan harga. Jangan buat pembelian yang terburu-buru. Kita bandingkan, contoh harga sekian, harga kita tadi daripada list tu, kita boleh senaraikan. Okey, kat sini harga dia berapa. Kalau rasa harga tu tinggi, okey, kita hold dulu, kita jangan beli dulu. Kita biar dulu, kecuali memang betul-betul barang itu memang kita perlu, itu kita belilah. Kalau rasa masih ada masa untuk kita cari, tak salah kita hold dulu. Kita highlight kan dekat kita punya list tadi tu, barang ni
belum cari lagi. Maknanya barang ni belum dapat lagi. Okey. Next, kita pergi ke tempat lain, mungkin kita dapat harga yang lebih baik. Itu yang keempat. Yang kelima. Yang kelima ni pun tip yang kadang-kadang ramai orang yang terlepas pandang. Jadi saya nak kongsi lah. Sebenarnya kita lebih untung kalau kita beli barang dalam kuantiti yang besar. Contohnya lah kan, macam sabun. Kalau kita beli kuantiti yang besar, dia punya kandungan itu lebih banyak, harganya itu lebih rendah. Barang lain macam kalau barang makan ni macam Milo. Kalau kita beli Milo yang 2 kilo, harganya sekian-sekian. Milo yang mungkin 500 gram, harganya sekian. Tapi kalau kita perhatikan, kalau kita kira balik, sebenarnya kalau kita beli dalam kuantiti yang banyak, dalam kuantiti yang besar lah, maksud saya, dia harganya tu sebenarnya lebih rendah. Dia punya harga jadi lagi berbaloi lah kalau kita beli dalam paket yang besar lah. Kalau contoh, kalau kita pergi ke pasar malam pun, kita beli katalah kita beli buah kan, kita beli mangga kan. Mungkin 1 kilo harganya sekian. Tapi kalau kadang-kadang dia orang peniaga 3 kilo, dia akan beri harga yang lebih murah kan. Kalau rasanya tak salah kalau kita beli dalam kuantiti yang besar, sebab dia lebih menguntungkan kita. Di masa panjang, dia lebih menguntungkan lah. Tapi dalam masa yang sama, kita juga kena pastikan cara penyimpanan tu selamat, dan keadaan barang tu dia tahan lama lah. Jadi tak gunalah kalau kita beli barang dalam kuantiti yang banyak tapi rosak pun tak guna juga. Itu mungkin next kita boleh komen lah, kita boleh bincangkan lah pasal macam mana cara kita nak menjaga barang-barang yang dalam kuantiti yang besar ni supaya tahan lama. Tapi hari ni kita lebih fokus macam mana 5 tip kita nak merancang, 5 nasihat yang perlu, yang suka kita ingatkan semasa kita nak membeli belah lah. Ialah kita faham dalam sekarang ni semua, kalau sebut tanya siapa-siapa je isu kos harga barang ni, memang semua orang mengeluh lah. Dengan keadaan sekarang kan, ramai walaupun COVID dah mula reda, tapi kesan COVID tu bukan tiba-tiba hilang dalam masa yang singkat kan. Sebab kitaran ekonomi ni dia mengambil masa yang lama untuk pulih. Jadi tip tadi tu sama-samalah kita boleh guna, pakai, suka kita ingatkan. Bukan untuk penonton je, untuk diri saya, sama-sama kita kongsi ilmu lah. Jadi kalau ada apa-apa nak komen, kita boleh komen. Nak cadang ke, kita boleh cadang lah. Saya daripada Teropong Kehidupan, memang kita akan kongsi, kita akan meneropong kehidupan masyarakat. Kita berkongsi tip tentang kewangan, kita berkongsi tentang kesihatan, kita berkongsi tentang apa sahaja kehidupan kita ni, supaya kita sama-sama berkongsi aura yang positif, supaya kita sama-sama bahagia, supaya kesihatan mental kita baik. Kita sama-sama kita saling berkongsi, sama-sama kita saling berniat baik, bersaing secara sihat. Kalau komen ni, kalau nasihat ni memberi manfaat, jangan lupa like, comment and subscribe. Sama-sama kita sokong channel Bro Mat. Okey. Nanti kita komen yang lain pula lah. Okey, dengan ini Bro Mat mengucapkan terima kasih kerana menonton video Bro Mat. Assalamualaikum.